الحمد لله الحمد لله الغني الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali, setiap minggu kita diperingatkan untuk memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah tujuan syariat khutbah Jumaat disyariatkan kepada manusia. Kerana sifat manusia itu mudah lupa dan alfa dengan kelalaian dan juga nafsu yang selalu menggoda. Oleh itu, mimbar ingin memperingatkan diri mimbar dan juga sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengingat kembali matlamat kehidupan kita di dunia ini. Kerana kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, sedangkan kehidupan di akhirat itu ialah kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Kehidupan di dunia ini mungkin ada di antara kita yang berumur 60 tahun. Mungkin di kalangan kita yang ada berumur sehingga 20 lebih tahun. Mungkin ada yang direzekikan selama 80 tahun. Namun kita perlu ingat, kehidupan di akhirat itu di mahsyar sahaja meliputi 500,000 tahun, dan kehidupan di akhirat di syurga atau neraka itu kehidupan yang selama-lamanya. Oleh itu, kita memperingatkan diri kita kembali bahawa tujuan kita di dunia ini adalah tujuan akhirat, dan dunia ini hanyalah tempat persinggahan semata-mata. Bersempena dengan Hari Alam Sekitar Negara yang disambut pada 21 Oktober setiap tahun, mimbar akan membicarakan khutbah yang berkisarkan peranan masyarakat meningkatkan kesedaran kelestarian alam sekitar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alam adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat bermakna dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan sempurna untuk manfaat dan semua makhluk di atas muka bumi ini. Bumi Allah yang luas ini dijadikan tempat tinggal manusia dan haiwan untuk hidup. Gunung ganang dijadikan sebagai pasak bumi, umpama tiang mendirikan rumah. Manakala tumbuhan-tumbuhan sebagai sumber rezeki dan makanan kepada kehidupan. Hujan sebagai sumber air. Manakala hidupan di lautan dijadikan rezeki, makanan untuk kemudahan hidupan manusia. Hal ini seperti mana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 32 dan 33. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i mimma وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Yang maksudnya, Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit, lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu, yakni manusia. Dan ia memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk berlayar di laut dengan perintahnya.
juga yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu, yakni mengambil manfaat darinya. Dan ia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu, dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah kehidupanmu. Justru kita sebagai manusia, yakni khalifah di atas muka bumi ini, seperti mana yang telah difirmankan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya manusia dijadikan di bumi itu adalah bertujuan untuk sebagai khalifah, ditugaskan untuk memikul amanah memakmurkan bumi dengan memeliharanya daripada sebarang kerosakan. Apabila kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran berkaitan kehidupan dunia, kita akan mendapati bahawa Allah Subhanahu wa taala berulang kali menekankan peranan memelihara dan menjaga diri kehidupan, termasuklah penjagaan alam. Di sinilah peranan yang mesti dimainkan oleh kita semua, kerana dunia yang kita diami ini adalah amanah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dan dipelihara serta dimakmurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 61 yang mafhumnya, dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka, yakni Nabi Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu, mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik, kemudian kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hambanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan pelbagai kesan buruk yang berlaku akibat perilaku dan tindak tanduk mereka ataupun tindak tanduk kita yang tidak bertanggungjawab terhadap alam yang sudah pastinya menjejaskan kehidupan manusia, seperti peningkatan suhu bumi, pencemaran air dan udara, banjir besar, tanah runtuh, kebakaran hutan, kemusnahan tumbuh-tumbuhan, serta perubahan cuaca yang tidak menentu. Sebenarnya, pelbagai bencana dan kerosakan alam yang berlaku di seluruh dunia adalah oleh disebabkan kerakusan dan kecuaian manusia sendiri. Inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Yang maksudnya, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia itu sendiri, dan kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf, yakni bertaubat. Ayat ini juga menjelaskan tentang kerosakan yang berlaku kepada diri kita, tentang kerosakan yang berlaku di sekitar kita adalah disebabkan oleh perbuatan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Selain itu, sebagai contoh, kita telah menyaksikan bagaimana kesan jerebu yang melanda negara hampir setiap tahun yang telah memberi kesan secara langsung kepada kehidupan masyarakat akibat daripada tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab melakukan pembakaran hutan, telah menyebabkan udara yang sebelumnya bersih telah dicemari sehingga boleh menjejaskan kesihatan. Kesannya, sekolah-sekolah terpaksa ditutup akibat tahap kualiti udara sangat tidak sihat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya hubungan manusia dan alam sekitar sememangnya sangat rapat seperti isi dengan kuku. Sekiranya satu musnah, maka sengsaralah pihak yang satu lagi. Maka tidak hairanlah apabila Islam begitu menitik beratkan tanggungjawab manusia untuk mengekalkan keharmonian dunia dan menjaga segala isi alam, yakni anugerah yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Amaran dan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk menjaga kelestarian alam seperti diterjemahkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 56, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Yang maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu berharap supaya dimakbulkan doa-doa kita. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang membaiki amalannya. Oleh sebab itu, marilah mimbar mengajak kita semua bersama-sama berganding bahu memakmurkan bumi Allah ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini termasuklah sehingga sekecil-kecil perkara kita meninggalkan tabiat-tabiat buruk kita, membuang sampah merata-rata, membuang sampah plastik-plastik daripada tingkap kenderaan, dan juga membiarkan sampah bertebaran merata-rata. Setiap anggota masyarakat boleh bertindak sebagai sukarelawan alam sekitar atau menyertai rakan alam sekitar dalam melaksana dan mengamalkan gaya hidup lestari, seperti menggalakkan komuniti untuk meningkatkan tanaman hijau. Penanaman pelbagai tumbuhan ini dapat membantu menyerap karbon dioksida daripada udara yang akhirnya mengurangkan kesan rumah hijau dan menambahkan kadar oksigen di sekeliling kita. Penanaman tumbuhan hijau ini juga menjadikan suasana persekitaran lebih sejuk dan nyaman untuk didiami. Aktiviti lain yang boleh dijalankan, yang boleh disarankan daripada mimbar adalah aktiviti mengutip sampah sambil beriadah, ataupun singkatannya kudah di sekitar tempat tinggal, pantai-pantai, di sekitar sungai dan taman rekreasi. Dengan melaksanakan ini, isu-isu asas seperti kawasan rekreasi yang kotor dengan sisa-sisa yang ditinggalkan dapat diatasi. Seterusnya menjadikan kawasan persekitaran lebih bersih dan sihat. Dengan menyertai dan melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti ini juga menjadikan kita sebagai kumpulan contoh dan menjadi ikutan dalam menerapkan nilai murni dalam masyarakat. Oleh itu, marilah kita berusaha untuk bersama-sama menerapkan kesedaran mengasihi dan menjaga keharmonian alam. Kerana iman itu tidaklah dizahirkan hanya pada tikar sejadah. Keimanan seseorang Muslim itu tidaklah dizahirkan hanya pada bacaan Al-Qurannya. Namun keimanan kita sebagai seorang Islam adalah dizahirkan daripada bagaimana kita mengurus sampah-sampah yang berada di dalam rumah kita. Bagaimana kita menentukan sampah-sampah itu supaya tidak bertebaran di merata-rata tempat. Dan kita menentukan bahawa amanah kita menjaga alam sekitar ini merupakan salah satu amanah yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, ada beberapa tausiah ataupun garis penting yang perlu diberi perhatian, yang akan menjadi iktibar demi menjaga alam sekitar untuk kebaikan kita bersama sebagai khalifah di muka bumi Allah ini. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa nikmat kehidupan dan ruang kehidupan di dunia ini adalah anugerah yang mesti dijaga dan dipelihara. Yang kedua, umat Islam hendaklah meningkatkan kesedaran
tentang menjaga kelestarian atau mengekalkan alam sekitar dengan menggalakkan dan mengelakkan sebarang perbuatan yang merosakkan alam sekitar dan berperanan secara kolektif membanteras sebarang aktiviti pencemaran alam sekitar melalui peringkat diri sendiri, keluarga, seterusnya masyarakat. Yang ketiga, semua agensi hendaklah bertanggungjawab menguatkuasakan undang-undang dan peraturan-peraturan sedia ada bagi menjamin kelestarian alam sekitar di atas tuntutan khalifah menjaga muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبتغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Yang maksudnya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan memberikan nikmat-nikmat yang melimpah ruah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatuh. Innahu huwas samii'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.